Hello, Assalamualaikum. Apa khabar semua? So, pagi ini kita akan ke Taman Eko Rimba untuk piknik. Hai, akhirnya kita dah sampai di Taman Eko Sungai Tua. Ia terletak di daerah Gombak dan jaraknya 10 km daripada Bandar Baru Selayang. So, you all daripada KL boleh lalu Selayang and then masuk ke bahagian jalan yang tabung haji itu and then terus je menuju ke Batang Kali dan itu adalah Sungai Tua. So, tempat ini terletak betul-betul di tepi jalan dan senanglah you all nak located. Kalau you all tengok di belakang saya pun dia punya parking lot dia luas. Actually minggu lepas saya dah datang tapi pada masa tu saya tak ready nak shooting. So minggu ni kita datang sekali lagi dan saya nak tunjukkan kita akan buat tour hari ini di sini. Since cuaca masih lagi pagi, sekarang baru pukul 8 something. So saya nak bawa you tour dulu dekat kawasan parking dia. So kawasan ni memang sangat luas guys. Okay, dia terletak betul-betul kat tepi jalan. So itu adalah main road yang menghubungkan antara Selayang ke Batang Kali ataupun kalau you all nak pergi ke GPO, Genting Kota Kriangan. And then, okay. So dia ada P1, P2 and P3. So kita sekarang berada di P1. P1 adalah di sini dia punya arch, gerbang masuk ke Taman Eko Rimba Sungai Tua ni. And then so ini P1. So kalau pagi memang masih belum banyak kenderaan dan kat sini pun memang ada parking lot yang pada saya very convenience. Yalah kalau kita pergi ke mana-mana tempat piknik biasanya dia punya parking lot dia macam tanah ataupun yalah kurang selesa kan. So kalau kat sini dia punya facility parking dia you all tengok sangat proper. So kita pun tak risau kereta kita kotor ke rosak ke apa kan. Kalau P1 ni penuh, you all boleh teruskan ke sana untuk ke P2. So dekat Taman Eko Rimba ni dia adalah a part of hutan lipo Sungai Tua. Okey, kita dah sampai di P2. Okey, so you tengok dia punya kawasan parking pun luas. Siapa nak datang awal, nak cuk parking, datang awal pagi tempat ini for the time being dibuka sehingga 3 petang. Oleh kerana keadaan cuaca yang sering hujan sekarang ini, jadi pihak mereka ingin mengurangkan risiko dengan mengehadkan tempoh masa pengunjung berada di kawasan ini. Jadi dekat P2 pun ada jalan masuk, cuma kadang-kadang orang tak perasan Jadi biasanya orang akan masuk melalui P1 and then dia akan lalu jalan kita lalu tadi untuk ke P2. But actually dekat P2 pun ada jalan masuk. So, di kedua-dua P1 dengan P2 ada tempat untuk kutipan dia punya bayaran masuk lah. Sinilah saya katakan tadi bahawa ia diurus tadbir oleh Jabatan Perhutanan Negeri Selangor. So bila you masuk ke kawasan ini, you all kena register dahulu, scan MySejahtera dan di sini adalah bayaran masuk. Tak mahal kan? So untuk dewasa RM2 dan untuk kanak-kanak RM1 dan ini adalah kadar bayaran lain lah. Seperti you all boleh camping. So ini dia punya. Okay. So yang bestnya dekat P2 ni, katakan you all nak camping kan. So mungkin banyak barang kan. Jadi boleh minta izin daripada staff di sini untuk masuk, bawa kenderaan masuk setakat ini sajalah, setakat jalan tu just untuk unloading barang dan sebagainya. Cuba you tengok dengan pokok-pokok hutan yang masih dijaga, kita rasa tempat ini masih lagi terpelihara lah. Kalau kita pergi ke tempat-tempat sungai lain, dia punya suasana dia macam yes cantik, ada pokok-pokok yang landscape dan sebagainya, tapi dia tak ada pokok-pokok hutan ni. Dekat sini you masih boleh feel pokok hutan. Okay, firstly saya akan bawa you all pergi ke campsite. Okay, mereka dah bagi peringatan tentang fenomena kepala air
supaya para pengunjung alert tentang apakah tanda-tanda kepala air dan macam mana kita nak mengambil tindakan yang sewajarnya sekiranya perkara ini terjadi. Untuk ke campsite, kita kena lalu jambatan gantung. So untuk di kawasan P2 ni, the only tempat ataupun tandas yang boleh diakses adalah di kawasan campsite. So pada saya ia adalah kurang convenience for those yang bawa orang-orang tua. Orang-orang OKU kan. So macam mana gigir ke lutut nak lalu dekat dekat jambatan gantung ni kan. Nak terkucil, nak pergi lalu jambatan gantung ni untuk ke tandas. So pada saya kurang convenience. Mungkin mereka yang berautoriti boleh memikirkan apakah solution yang sepatutnya dibuat. So dekat tapak-tapak kosong ni, you all boleh bentang katika, kemah dan apa-apa saja yang you all rasa sesuai. Mungkin jambatan gantung ni a bit tua, so you all boleh tengok dia punya kayu dia dah a bit mereput. Jadi tolong take precaution lah kan. Jangan berlari, jangan melompat, berhenjut. Kita berada di campsite Taman Ekorimba Sungai Tua. So campsite dia luas dan kalau you all tengok, janganlah bila you rasa banyak daun-daun gugur ni kotor sebab semalam memang hujan, jadi daun-daun memang gugur lah kan. Campsite dia ni, so saya dah buka mask sebab tak ada orang. Okey, dekat campsite ni memang dia dah letak petak-petak. Jadi bila dah ada petak-petak macam ni, you punya kemah tu selesa lah, tidaklah ada tunggul kayu, berbonggol-bonggol, berbatu-batu kan. Cuma buat masa sekarang oleh kerana fenomena monsun timur laut dan hujan ni, jadi mereka restrict lah, tak boleh bermalam. So maksudnya kalau you nak camping kat sini boleh, tapi terhad sehingga pukul 3 sajalah. Maksudnya hanya camping satu hari punya trip saja macam tu. Ini kalau you all nak buat team building, bawa budak student ke apa kan untuk buat team building program mereka, ada juga disediakan dewan terbuka yang you all boleh jalankan aktiviti solat berjemaah, LDK dan sebagainya. Berhati-hati kat sini sebab banyak tunggul-tunggul kayu, akar-akar kayu. So air kat sini dia adalah bersumberkan air sungai lah ataupun air mata. Okey, kita pergi ke tandas perempuan. Pada saya untuk sebuah tempat piknik macam ni bolehlah. Nak kata kotor sangat tidak, nak kata bersih sangat pun tidak, tapi bolehlah. Dia hanya ada tandas, tak ada shower. So ini pun mungkin boleh improve lagi lah kan untuk tahap kebersihan dan juga facilities. Ini adalah dewan terbuka yang ada di campsite. So bolehlah untuk pada saya boleh menempatkan dalam, kalau SOP sekarang mungkin 30 orang kan. Kalau tanpa SOP sebelum COVID ataupun mungkin selepas pandemik ini berakhir, mungkin boleh menempatkan up to 40 to 50 people. So kat sini pun ada satu tapak kemah yang agak besar. Saya rasa mungkin 40 kali 40, I'm not sure. Kita kembali ke pangkal jalan, kita akan lalu lagi jambatan gantung ni. Seronok tengok orang mandi daripada atas ni. Kita akan kembali ke P1 melalui jalan di dalam ni. So kalau you tengok, jalan dia pun agak selesa lah kan pada saya, sebab dia dah ada bongkar-bongkar simen macam ni. Jadi katakan you bawa barang banyak pun, kalau you ada troli, senang untuk you tolak je barang-barang tu gunakan troli. Jadi tak adalah berat sangat nak mengangkut. Even katakan daripada jalan utama lah kan, nak turun ke sungai ni pun
dah ada disediakan tangga-tangga bersimen macam ni. Jadi pada saya quite facility dia kuat, bagus lah. Okay, sampailah mungkin you all nak betul-betul piknik dekat celah-celah tu kan, pun boleh, tak ada masalah. Kalau kita tengok kenapa ada cage macam ni, sangkar macam ni adalah untuk tong sampah ni masukkan dalam cage. Sebab kat sini ada monyet. Jadi kalau sampah tak masuk dalam cage, nanti akan diselongkar oleh monyet-monyet tersebut. Tapi saya pun tak pasti kenapa cage tu tidak digunakan. Sini pun ada jalan untuk you turun ke bawah. Family tadi. Buat masa sekarang, gazebo-gazebo, pondok-pondok yang ada di Taman Ekorimba Sungai Tua ini free of charge. Maksudnya you tak perlu bayar. You hanya bayar RM2 seorang untuk masuk dan RM3 untuk parking. Dan you all boleh menikmati fasiliti yang pada saya quite bagus kan, dengan harga yang sangat murah. Okay, saya tak tahu in the future kalau mereka ada perancangan untuk menyewakan gazebo-gazebo ni. Sebab kalau kita ke tempat lain lah kan, dekat Sungai Ingki, siapa yang mungkin follow channel saya sebelum ni, Sungai Ingki, even Kalumpang Resort, Pasir Putih Resort, mereka sewakan gazebo-gazebo itu dengan harga RM30-40. Tapi di sini gazebo ini adalah percuma. Jadi datanglah sekarang sebelum mereka menaikkan harga ataupun meletakkan harga sewa untuk gazebo. Dan pada saya, kalau mereka letakkan harga pun mungkinlah tidak mahal sangat berbanding dengan tempat-tempat private tu kan. Bila you turun kat sini, mereka ada jalan yang kedua, which is menghubungkan kawasan yang berdekatan dengan sungai. Inilah saya katakan, kita tak perlulah bersusah payah jalan licin dan sebagainya kan, sebab dia dah ada tempat yang pada saya selesa. Dekat sana adalah jalan main yang saya cakapkan tadi, and then kat sini adalah jalan dalam yang lebih berdekatan dengan sungai. So mungkin kita just nak brisk walk, morning walk, sambil menikmati deruan sungai. So kita boleh jalan-jalan kat sini, quite seronok kan. You bawa tikar, lepak-lepak tengok sungai, bayar RM2 je. Kalau 5 orang satu keluarga pun baru RM10 kan. Just weekend getaway. Tengok adik-adik, say hi dek. Dan sungai kat sini pada saya teruja sebab dia agak luas. Kalau you all tengok sini, luas dan dia cetek, tidak dalam lah. Maksudnya kalau kita daripada hujung sini nak ke hujung sana, dia cetek. So abang-abang ni dah start barbecue. Ada juga disediakan changing room kat sini. So mari kita tengok sikit dia punya changing room. Kalau kita tengok dinding dia quite scary lah kan, sebab dia ada lumut-lumut. Lepas tu dia terbuka macam ni. So you macam bayangkan macam mana kalau ada orang panjat pokok and intai you daripada atas. Tapi don't think too much lah kan, salin je lah baju. Boleh lah ni daripada tak ada kan. Kalau you rasa quite unsecure, you boleh beli tent yang changing tu. Tent changing tu dalam, saya tengok kat Shopee dalam RM40-50, tak mahal sangat. Tapi yes, kalau you selalu datang memang quite worth lah untuk beli. Di bawah tempat changing room ini adalah pokok berangan. Sebab kat bawah ni kita boleh tengok buah berangan hutan So you janganlah expect chestnut yang dekat mall yang besar tu. Yang tu memang besar lah kan. Yang ni chestnut hutan. Kita dah hampir ke P1 sebab saya dah nampak saya punya hammock. So tempat kat sini untuk kanak-kanak pun sesuai sebab dia ada part yang batu besar untuk orang dewasa, ada tempat yang cetek untuk kanak-kanak. Even you boleh pasang kemah di bawah gazebo. Jadi
Kalau hujan pun you tak adalah risau basah dan sebagainya kan. Dan bersih lah maksudnya kan. Tak kena paksir. Oops. Watch your step. Jambatan ini dibina untuk ke sana. Sebab saya katakan tadi, sungai dia agak besar. Jadi kalau you all nampak pipe hitam ni adalah pipe yang mereka gunakan untuk ambil air untuk masuk ke tandas. Okay, dia sebab saya, ia ada satu pemandangan yang menarik di mana ada 3 anak sungai kat sini. Satu yang straight, kemudian yang ini yang kedua, sana yang first, yang ini yang kedua, dan yang ini yang ketiga. Last kali mereka bertemu. So ia adalah satu pemandangan yang pada saya menakjubkan. Hai, so sekarang ni saya sedang berehat di hammock. Sebenarnya tadi selepas saya bawa you all tour kali pertama pagi tadi untuk melihat fasiliti yang ada kat sini. So bila saya kembali ke pot saya ni, saya mendapati roti saya telah dikebas oleh monyet. Jadi saya terpaksa mencari tempat lain, pot lain untuk memasak dan meninggalkan barang-barang saya. Sebab selepas ini saya akan bawa you all untuk ronda lagi kawasan ini. Kita tak habis ronda lagi tau. Kawasan ni memang luas. So kita akan tengok tandas di P1, kita akan tengok surau dan kita akan tengok juga berapakah jarak antara hujung ke hujung. Sebab tadi saya katakan bahawa tempat ini sesuai untuk kita buat brisk walk jalan-jalan saja kan. Kalau kita jalan-jalan kat taman bila pukul 9 macam tu, dia matahari dah meninggi, dah panas kan. Jadi untuk saya yang puteri lilin ni jadi saya nak kawasan yang redup, yang teduh, dan bila kita mendengar bunyi deruan air, kicauan burung, bunyi unggas, kita akan rasa tenang. Just a short escape daripada realiti kehidupan kita seharian. Okay, stay tune, jangan ke mana-mana, teruskan menonton. Sekarang ni dah pukul 12 lebih. So you tengok dekat kawasan parking ni memang dah banyak kereta, dah penuh kereta dah ni. Okay, dekat kawasan P1 ni ada kedai lah, tapi tak banyak. Kita tengok apa kedai ni jual. So kat sini dia ada makanan ringan, buah potong, air, buah dan juga burger. Kalau you nak macam makan proper sikit, kat dalam tu ada kafe. So saya pun tak tahu apa makanan yang dijual. Okay, kalau you datang just lengah-lengah, tiba-tiba alamak tak ada tikar, boleh beli tikar kat sini dan juga makanan ringan lah. Ada seluar pendek, seluar berenang, pelampung dan sebagainya. Okey, kita akan starting kita punya second journey, ronda-ronda di Sungai Tua daripada P1. So kita akan start daripada hujung ke hujung. So tadi yang you tengok adalah tempat untuk bayar tiket lah. Ini adalah starting point of P1. Okay, so saya dah setkan saya punya Mi Band saya untuk kita ukur jarak antara hujung P1 hingga laku hujung nun jauh di sana. So mungkin dia tak adalah 100% accurate sebab nanti kan kita nak menyinggah dan sebagainya kan. Jadi kalau you bawa makanan yang saya berbau lah macam roti, buah-buahan, snack dan sebagainya, nampak kat atas tu ada monyet Jadi jangan tinggalkan barang-barang tersebut unattended macam saya tadi. Dah kena kebas pula kan. Saya tak pasti sama ada surai ni berfungsi ataupun tidak. Tapi kita cuba tengoklah. Dekat atas pintu ni atau apa? Dekat bahagian pintu ni dia ada reminder lah untuk kita tutup semula supaya tidak dicerobohi oleh binatang. So pada saya bersih, selesa lah untuk kita solat. So tadi perempuan, ini untuk ruangan lelaki. So bersih lah. Cumanya saya tak nampak signage untuk kiblat. So saya cuma beranggapan inilah kiblatnya sebab dia ada macam mimbar. So inilah dia punya kiblat. Okey, quite selesa lah untuk kita solat.
bersih. Bagi saya penting bersih lah. Di sana adalah tandas. So tandas di sana agak luas. Saya sepatutnya bawa you all tour tandas ni pada awal sebelum ramai orang. So bila dah ada orang ni, kita rasa macam menceroboh privasi. Okay, kita just ronda sepintas lalu. So sama juga macam tadi pada saya, tidak terlalu bersih, tidaklah kotor. Yelah, pada saya seadanya lah. You all tak boleh expect tempat macam ni bersih berkilat kan tandasnya. So dia ada satu side dengan satu side. Okay, daripada tandas kita akan teruskan kita punya perjalanan kita. Tadi kita dah lalu kat side bawah kan. So kita akan naik ke side atas. Kalau you tengok kat atas ni, dengan akar, bukan akar lah, saya tak tahu apa benda yang macam urat-urat tu kan, berjuntai macam tu. Memang inilah ciri-ciri hutan tropika. Walaupun orangnya ramai, especially dekat kawasan sungai tu memang ramailah orang, tapi bila kita nak jalan kat kawasan ni, dia lengang. Itu yang saya katakan, tempat dia sesuai kalau kita nak buat brisk walk. Jalanlah sorang-sorang, tak siapa berkacau, sebab orang sibuk nak ke sungai mandi. I think saya punya video quality saya much better buat ni tadi. Tadi rupanya saya tak centerkan kamera, jadi bila ada movement dia macam a bit lagging, jerking macam tu. Penat. Dekat sini dia punya bunyi unggas tu lebih kuat berbanding di sebelah sana. Sebab kat sini mungkin dia lebih abandoned. Kawasan yang lebih diabaikan. Okay, you boleh tengok bunyi unggas tu lebih kuat. Okey, kat sini yang saya katakan dia adalah laluan air. Jadi batu kat sini yang menurap jalan ini dia pecah. Okey, ada dua kawasan. Di depan ada satu. Pun sama, dia adalah laluan air. Dan semakin kita ke dalam ni, dia punya batu yang menurap tu tak berapa cantik lah. Jadi bila jalan tak boleh penonong sangat, kena tengok ke bawah sebab takut step kita tu kan tak betul. Jadi kat sini tak adalah fasiliti seperti pondok, tapi dia lebih nature. Dan so kita dah sampai ke penghujung di sini P2. So saya tak jumpa pintu masuk P3. So maksudnya P3 tu tak menghubungkan antara P1 dan P2. Dan jarak daripada hujung tadi hingga ke hujung sini adalah 0.95 km. So hampir 1 km jarak dia. So okey lah, kalau you ada target untuk buat brisk walk 3 km, so you ulang alik lah 3 kali kan. And then kalau nak ada 5 km pun 5 kali. Dan seronoknya sebabnya kita bukannya straight kena jalan 3 km, 5 km kan. So kita just jalan santai. Kalau rasa penat, pergilah celup kaki dekat air tu. Okay, since ini adalah musim hujan, so kita jumpa cendawan. So cendawan ni tak boleh makan lah. So saya pun tak tahu, kalau orang tanya saya macam mana kita nak tahu cendawan tu boleh makan atau tidak, saya pun tak pasti. Kita biasa tengok pada kebiasaan lah. Kalau biasa orang makan, kita makan lah. So you nampak tak pokok pakis gajah?
So ini adalah pokok pakis yang memang saya dah lama teringin nak tanam kat rumah. But unfortunately kat rumah saya tak ada space untuk tanam pakis gajah ni. So saya percaya mana-mana rumah yang ada pakis gajah ni, dia punya rumah tu rasa lebih estetik dan lebih feel dia punya hutan tropika. Saya berhenti repak sekejap kat sini, penat juga kan, jalan hampir 1 km. So betul, feel berada di sini berbeza berbanding kita berada dekat P1 ataupun P2. Sebab kat sini kita tak ramai orang, and then suasana dia memang rasa suasana hutan. Macam kita masuk dalam hutan simpan, tapi kita mendapat legal lah, secara legal kan. Rasa tenang, and then dia punya hutan keliling dia pun nampak macam hutan lah, bukannya hutan buatan. And then air dia memang jernih lah kat sini. You should come here. Bayarannya tidak mahal, tidak terlalu jauh daripada KL, dan terletak betul-betul di pinggir jalan besar. You should come. Okay, sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.